Okay, minggu ni aku stop kejap untuk hadam projek case study. So, korang boleh tunggu next week akan ada lagi continuation of hadam projek case study. So, again, thank you so much for positive feedback. Ramai gila cakap nak benda ni diteruskan. InsyaAllah aku akan buat. Harapnya aku dapat konsisten every week. Tapi it depends lah, especially dah nak puasa ni. Again, thank you so much for the positive feedback, and aku harap aku dapat teruskan lah. Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak share dengan korang satu lagi doku-series dekat Netflix, iaitu The Trials of Gabriel Fernandez. Doku-series yang mempunyai 6 episod ni menceritakan tentang proses trials yang melibatkan satu kes dera atau bunuh kanak-kanak yang bernama Gabriel Fernandez di Los Angeles, USA. Okay, so siapa Gabriel Fernandez ni? Gabriel Fernandez adalah anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Semenjak lahir lagi, boleh dikatakan mak Gabriel ni memang dah lepas tanggungjawab dia terhadap anak dia. Jadi dari kecil lagi dia dah diambil oleh pakciknya, lepas tu berpindah kepada atuk dan neneknya, dan akhir sekali sampailah satu masa mak Gabriel ni ambil balik Gabriel untuk jaga dia. Okey, mak Gabriel ni mempunyai teman lelaki yang baru. Dia ni seorang yang suka tegat, tinggi, badan sasa, sado, and memang nampak tough lah. Kira mereka berlima ni tinggal dalam satu rumah di LA. Jadi pada satu malam pada 2013, 911 menerima panggilan telefon kecemasan daripada teman lelaki mak Gabriel ni yang mengatakan Gabriel ni tidak sedarkan diri. Jadi selepas 911 datang dan ambil Gabriel, kelihatan banyak bekas luka-luka baru dan lama, boleh dikatakan di seluruh badan Gabriel Fernandez ni lah. Usaha untuk menyelamatkan Gabriel yang berada di dalam keadaan kritikal tamat pada 24 Mei 2013. Gabriel Fernandez yang baru saja berumur 8 tahun disahkan mati. Jadi di sini bermulalah kes mahkamah mak Gabriel iaitu Per Fernandez dengan teman lelakinya Isaro Oguere yang dikaitkan dengan kematian Gabriel Fernandez. Dekat sinilah bermulanya banyak details yang kita dapat tahu tentang penderaan-penderaan yang dilakukan terhadap Gabriel Fernandez oleh dua individu ni. Beberapa contoh lah yang aku boleh bagi untuk korang faham konteks penderaan yang kejam ni. Gabriel dikatakan dicekik oleh teman lelaki maknya ni. Banyak kesan rokok dekat kepala Gabriel Fernandez, dan diorang juga menemui ada satu kotak, yang kotak tu Gabriel dipaksa tidur di dalam tu dan juga digari kat dalam tu juga. Dan bila doktor check and scan perut Gabriel ni, it is very difficult untuk aku cakap lah kat sini. Memang it is just heartbreaking lah bila kau tengok. So kalau korang nak tahu lebih details dan macam mana penghujung trials ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Jadi docu-series ni aku boleh katakan it is very emotional lah. Macam-macam perasaan campur aduk bila kau tengok cerita ni. Kau ada rasa sedih, kau ada rasa marah, kau ada rasa geram, especially bila kau tahu details tentang penderaan Gabriel Fernandez ni tadi. Memang sangatlah kejam. Okay, tapi aku nak fokuskan dekat docu-series ni, iaitu apa yang aku suka tentang docu-series ni adalah macam mana diorang cover almost all sides of the stories. Even the juror yang membuat keputusan terakhir terhadap kesalahan tertuduh. Macam mana ada yang straight cakap yang diorang dua ni memang bersalah, memang tak ada simpati langsung, memang straight bersalah. Tapi ada juga yang cakap salah betul, tapi adakah diorang mempunyai intention to kill ataupun just intention to torture. So ada dua pemikiran kat situ. Lagi satu, apa yang menarik tentang kes ni adalah kita tahu yang diorang ni memang bersalah, tapi lebih kepada keputusan juri yang akan menentukan nasib terhadap mak Gabriel ni dan teman lelakinya. Adakah penjara untuk beberapa tahun, adakah penjara seumur hidup, ataupun akan dikenakan death penalty. Semua tu korang akan tahu kat pengakhiran docu-series ni lah. Okay, signifikannya kes ni daripada kes-kes penderaan kanak-kanak yang lain adalah terlalu banyak red flag atau peluang untuk orang di sekeliling Gabriel Fernandez ni untuk menyelamatkan dia. Tapi sedihnya tak ada orang yang menyiasat lebih tentang kes dia. Daripada keluarga, pihak sekolah, pihak polis, social worker yang patutnya menjaga kebajikan kanak-kanak seperti ini pun tidak menjalankan tugas yang sempurna. Okay, kat sini start aku punya spoiler talk ataupun my thoughts on the docu-series ataupun kes ni. So kalau korang belum tengok, korang boleh pergi tengok dulu. Kalau korang nak dengar terus pun boleh teruskan. Tapi aku tak pergi mendalam lah, point by point apa yang aku rasa stand out dalam docu-series ni. Okay, first yang kita tahu kecederaan Gabriel yang amatlah teruk, yang macam-macam dalam report tu yang ditulis tapi tak pernah diberitahu, macam BB gun kena tembak. Dengan yang aku cakap dalam review tu, aku cakap pasal benda yang tak boleh kita fikir, iaitu diberi makan tai kucing. I mean,
Macam mana boleh ada orang buat macam tu kan? It's just crazy lah. And also dia punya autopsi yang ambil masa 2 hari. I mean, the doctor pun macam cakap tak pernah kan. Selalunya ambil masa dalam beberapa jam kau boleh settle. Tapi ini ambil 2 hari untuk check setiap badan dia terlalu banyak luka. And this happens, aku rasa memang dah lama kan. And kat sini kita tahulah yang mak dia memang tak kisah pun. Aku tak tahulah, mungkin memang dia tak nak kot. Akhirnya dia belah macam tu je bila dia dah lahirkan, which is tu pun dah amatlah sedih. So dari situ family member dia ambil dan jaga Gabriel, yang aku nampak dia macam happy gila babe, macam comel gila. Gambar-gambar dia tu semua macam very touching lah bila tengok. Okay, second point is cikgu sekolah yang perasan cedera Gabriel tu. Aku rasa panas juga tengok. Kenapa cikgu tu tak push lagi ya? Macam aku tahu dia dah buat yang terbaik kan. Sebab kalau kita tengok, dia dah berapa kali dia call social worker tu. Tapi kenapa kau dah nampak budak tu seteruk macam tu? Aku rasa dia patut go beyond lah daripada apa yang dia comfort zone dia kan. Sepatutnya lah. Tapi tu kat atas aku, dia dah pergi kat pengetua pun macam tak nak layan. So itulah, orang sekeliling memang sedih gila. Lepas tu, point ketiga, banyak kali polis and social worker yang datang check, tapi just tanya mak dia. Yang ni actually aku boleh faham jugalah sebenarnya. Sebab kalau kita pun kan, macam kalau apa-apa, kita mesti akan tanya orang yang, yelah, penjaga lah kan. So bila kita tanya penjaga cakap okay, kita rasa okay, it should be fine. But aku rasa dalam kes ni lah, mungkin akan, yelah, bukakan minda orang lah kan, tentang macam mana mak kandung sendiri, ibu kandung sendiri yang sanggup buat anak dia buat macam tu kan. So sebab kes Gabriel Fernandez ni, ataupun mungkin yelah kes-kes lain yang sama macam ni, akan menyebabkan maybe macam yelah kat US social worker, kat sini pun ada kita punya sendiri kan. So harapnya akan lebih detail lah, bukan tanya kepada penjaga je, just memang tengok condition anak tu sendiri kan. Okay, nombor 4 is social worker yang terlepas tuduhan. Okay, yang ni sebab dia pun ada perspektif social worker tu juga. So kita dapat tahulah yang social worker ni, diorang cakap diorang terlalu banyak kes, memang tak dapat nak check mana satu betul, mana satu yang actually perlu diorang bagi fokus kan. Sebab 200 lebih kes kot, memang banyak And aku punya personal view is that memang tak patutlah diorang ni berempat kan. Yang 4 orang ni kena hukuman macam penjara lama ke apa semua. Tu aku rasa tak, agak berasas lah. Sebab yes, diorang neglect dengan apa diorang punya kerja apa semua kan, terlepas pandang ke apa. Tapi yes, the amount of work yang diorang kena buat pun is ridiculous lah. Nak fokuskan, yes, diorang patut lebih alert. Tapi aku rasa kata saya, diorang buat kerja diorang kan. Diorang bagi tahu tentang budak tu. Diorang pergi diorang pergi kat rumah tu, ataupun diorang suruh orang lain pergi kan. So diorang buat kerja diorang, tapi dah ke arah tu kan, kita tak boleh buat apa lah. Okay, number 5 untuk jury decision. Jury decision ni yang part yang dia cakap ada 11 orang kata aku. Seorang tu je yang berbeza kan pandangan. So actually aku agree dengan seorang tu. Sebab apa yang dia cakap betul. Sebab salah satu perkara yang aku macam agak pelik, kenapa kalau diorang ada intention to kill, kenapa diorang call 911? And betul juga yang orang yang Cina tu kan, dia cakap yang patutnya diorang dah buat lama dah benda ni, ataupun yelah yang macam aku cakap tadi lah kan. So bagi aku dia lebih kepada torture lah. Diorang suka mungkin nampak budak ni torture, ataupun diorang memang tak suka budak ni kan. Memang kesian lah. Tapi adalah orang macam tu. So bagi aku it's attention to torture lah, bukan to kill. Tapi decision made. So and 6 dia punya at the end of this docu-series ada yang still ada case yang sama, which aku pun terkejut tengok ada case yang sebiji macam tu juga. So nampak lah kemungkinan memang social workers ni memang still sama je, kerja orang tak buat juga. And polis pun ada problem dia masing-masing, yang diorang pun tak buat juga kerja diorang agaknya. It's very sad lah. So itu je kot untuk video kali ni. So kalau korang ada korang punya thoughts atau opinion tentang docu-series ni,
Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe the channel. Tekan bell untuk dapatkan notification bila aku upload video baru. Thank you so much.